warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-din kulli wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Berfungsi pimpinan keadilan PAS dan IAP yang hadir, rekan-rekan sekalian. Ketua Pik dan Jahau, sekretari Anda. Saya ucap terima kasih sudah hadir. Dan saya minta maaf karena minta didahulukan kerana saya ada satu lagi majlis lepas ini. Kita ada majlis seperti ini seperti biasa untuk menjelaskan pendirian kita. Bukan nak lawan maki atau lawan fitnah. Kerana kita tidak boleh lagi daripada sama ada politik atau dakwah atau pendidikan daripada asas yang disebut tentang kaedah akhlak yang tercerna daripada akidah dan keyakinan. Apa arti kita bicara sebagai orang kuat akidah? Macam setengah orang cakap akidah. Tetapi maki hamu pun kuat, fitnah pun kuat. Akidah itu mesti mencernakan akhlak. Dan akhlak yang baik itu mencernakan syakhsiyah, kepribadian yang baik. Dan kepribadian itu bukan dekat-dekat tazkirah di surah atau ceramah agama, tapi dalam pelaksanaan urusan kerja kita sebagai pendidik, sebagai ibu bapa, dan juga dalam tata kelola negara, dalam isu of governance. Problem masyarakat di negara kita dan dunia, ini problem pimpinan, amanah, dan isu mana tata kelola ini tak menjaga mana nak jaga kepentingan ramai. Soal kita dalam keluarga, kita tak jaga keluarga. Tapi bila kita pelawang, tawar diri untuk khidmat kepada rakyat, kemudian diangkat sebagai pemimpin, menteri atau pimpinan, maka dia sedang dapat tanggungjawab yang besar. Tapi tak ada lagi daripada seperti mana kita muliakan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik bukan pada harta, bukan pada kutub, bukan pada kejap tak apa, bukan pada kerana keturunan itu kuasa. Tidak. Kita tidak pernah dilatih untuk menghormati dan memuliakan Rasul itu kerana kuasa, jentera, kehebatan, kekuatan bala tenteranya ataupun kementerian dan jabatannya atau habuan perinya. Tidak. Kita hormat dan memuliakan Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kerana karakter. Bagi orang Islam tentunya kerana bawa message risalah. Tetapi kita menilai kerana karakter, moral rectitude, kerana soal yang disebut kewibawaan, dia integrity, dia bicara, dia amal. Siapa yang terupaya ikut dia? Jadi tak mungkin. Tetapi dia tu menjadi mercu. Penilaian kita itu paling dekat dengan dia itu paling baik. Sebab itu bila ditanya oleh sahabat, apa dia? Mengapa kita bila nak berjuang ini susah? Derita, ada tekanan, ada masalah. Kita dah tahu, tidak, kena pukul, kena telanjang, kena terajang. Tapi tiap kali saya ingat itu, saya ingat hadis bahawa sebenarnya ujian kita kecil. Dia dah riuh, dia naik bas, dia baling batu kat bas. Rasulullah itu baling batu kepada dia. Orang jahiliah ini baling batu bukan kepada kenderaan, baling batu terus kepada Rasul. Jadi kan kita jadi kecil, ini kadang-kadang kita bas, tak kenal saya. Dan yang baling itu puak jahiliah.
Sebab itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya mungkin tidak setuju dengan pendirian pimpinan UMNO, tapi saya tidak musuh dengan UMNO. Saya jumpa, saya tak kisah kamu UMNO ke parti, saya baik biasa saja. Dan saya tak latih diri untuk hukum orang atau hina orang, apatah lagi cerca orang. Tapi saya pertahankan pendirian kita. Dan apa sebab kita memilih jalan yang kita rasa betul dan benar. Ini yang disebut tanggungjawab. Anak-anak di sekolah ramai yang hafal, dan dalam teks dulu, ya, kurikulum dulu, hafal hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita bertanggung jawab. Pengembala tanggung jawab, ibu di rumah tanggung jawab, guru, apatah lagi pimpinan lagi besar. Ini kalau besar pimpinan, allow nak besar. Layanan mesti baik, makan mesti enak, tapi tanggungjawab paling kurang. Orang kalau polis di bawah ambil RM200, tangkap, ini rasuah. Keluarga menteri ambil 250 juta duit lembu, jawab. Mana Ustaz muda UMNO ni? Jadi ini masalah kita tak konsisten. Ini dalam Islam ini, saya masih ingat. Kata bahawa bagi kita sekiranya aku cakap macam ni lah. Masa saya dalam Nabi bagi. Apa arti moral? Apa beza moral sekarang dengan moral dulu? Mengapa Islam ni segi moral dia tak berubah? Ya. Aurat di zaman Rasulullah macam ni, sekarang amat jadi tak kau pula. Dia tak ikut peredaran massa. Ya. Hukum yang salah, curi salah, rasuah salah, zalim salah, fitnah salah, zina salah, judi salah. Itu dulu salah, sekarang salah. Dia tak ubah. Ada yang dikatakan coherent, morally justifiable principle. Saya tengok orang putih lebih sikit sebab dekat pantai. Ini pandangan salah seorang pemikir dari Jepun. Nama dia Toshihiko Izutsu, bukan Mitsubishi. Dia kata hebat bila dia kaji Islam. Dia orang Jepun, pemikir Islam, pemikir Jepun. Bila dia kaji Islam, dia kata yang menariknya katanya ubah-ubah, banyak perubahan. Teknologi okey, meniaga okey, buat kenderaan berubah, tapi dari segi moral, dari segi keyakinan dan akidah moral, dia itu solid as a rock, solid macam Kaabah, tak berubah. Jadi ada itu yang dia kata sebab morally justifiable principle. Dia tidak berganjang. Daripada awal, mengapa ditolak Asabiyah dan pimpinan Arab Jahiliyah? Kerana soal kau. Kalau kamu itu pemimpin, kamu buat salah, clear. Kamu itu rakyat, kamu disalah, hukum. Kalau kamu itu orang Quraisy, kamu salah, dipertahankan kerana kaum kamu. Kalau orang Quraisy pukul orang lain, ini perkauman yang dibawa. Islam itu bawa this yang dikatakan perubahan yang besar. Kita guna istilah transformasi. Saya nak suruh Najib dengar abang yang cakap sikit. Transformasi ni maknanya ini dia. Daripada faham perkauman sempit, dibebaskan, menekankan soal keadilan sejagat. Dari sistem yang zalim, mengongkong pemikiran, bebas, meletakkan keadilan. Itu transformasi. Ini transformasi rasuah banyak juga. Ya. Tapi tak apa, saya bukan datang nak marah Datuk Najib. Siap ni kata. Saya datang nak dengarkan dasar kita. Terus apa kita tegur? Tadi ceramah tadi sebut tentang laporan ketua audit negara. Ketua audit negara ni mana laporan ketua audit negara yang dilantik oleh Kerajaan Barisan Nasional, bukan kita lantik. Jadi bila dalam parlimen kita kata ni, kamu lantik, ni kajian dia. Jawablah. Dia kata pengurusan negeri-negeri banyak kelemahan. Order barang screwdriver harga 50 sen, kamu charge RM45. Typewriter atau komputer harga 1,800, kamu charge RM48,000. Dia satu-satu ditegur. Mana negeri-negeri yang paling baik pengurusan ekonominya?
Dan paling bersih Pulau Pinang dengan Selangor. Mana kategori tinggi? Kelantan, Pulau Pinang, Selangor dan Kedah. Walaupun ada teguran sedikit saya Kedah. Mana yang teruknya? Pahang, Sabah. Hidup Melayu. Melayu mana hidup macam tu? Jawab soal-soal ini, jangan pakai slogan. Kalau dia tak jawab ni, habis sangat. Inilah Anwar ni bukan kita tak. Dia okey tapi dia bukan Islam dan Melayu macam dulu. Takkan saya Melayu dulu dah umur 65 tak Melayu lah. Betul. Umur 65 tapi nampak 45. Jadi yang ini kita kena pergi. Sebab bagi anak-anak muda umpamanya, tak apa dengar tak? Saya tak bimbang. TV3 maki. Tengok TV3 utusan berita harian bagaimana tipu. Semalam kita ada Perhimpunan Kebangkitan Rakyat di Seremban. Apa laporan dia? Gagal 3,000 orang. Nih, ramai daripada Pahang pergi. Saya pun ada sana. Yuk. Ini di Selangor semalam. Ini dia. Tengok sambutan menghampakan. Kita tengok kursi kosong. Tangan semua. Kerana dia ingat gaya bodoh. Ini yang saya tak setuju. Media itu jadi sumber fitnah. Dia ingat gaya bodoh ni. Yang pergi itu puluh ribu orang tu ni. Ini yang hadir ini. Saya tahu, saya cakap dekat Suku 45 semalam. Saya katakan, ini satu contoh, sudah tahu banyak lah. Anwar sagi Israel, sagi Anwar sokong Allah. Tapi kerana apa mereka buat begitu? Dia takut ini kebangkitan rakyat. Sekarang ini bukan soal Anwar, bukan Ustaz Hadi, bukan Cik Siam, bukan parti. Ini rakyat yang bangkit, rakyat yang mahu perubahan. Ya. Apa dia makna perubahan ini? Sebab itu yang sebut kebangkitan rakyat, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, dia guna istilah Thawrah Sya'ab. Ada buku terbaru dia, Thawrah Sya'ab. Maknanya kebangkitan rakyat, revolusi rakyat. Dia tak sebut Ar-Rabi' Al-Arabi atau The Arab Spring, fenomena yang berlaku. Dia sebut, yaitu istilahnya, ya, Thawrah Sya'ab, Syekh Qaradawi wa Thawrah Masriyah. Tahan Arabnya. Ustaznya mainan. Dan buku ini diterjemah oleh Abim, judulnya Kebangkitan Rakyat. Ya, dan saya minta kepada anak muda baca. Dia menjelaskan apa arti kebangkitan rakyat. Mengapa orang Islam itu mesti pertahankan. Ya, dapat BBN ini saya nak jelaskan. Tapi Ustaz Nur tu teman. Dalam televisyen saya dah 9 kali diulang. Sebenarnya Qaradawi ini tulis Thawrah Sya'ab memang betul. Dia nak kritik Qaradawi tak berani tu. Sebab apa? Syekh Qaradawi ini Rais Hay'ah Ulama Alamiyah, ketua ulama sedunia. Nombor 1 tau. Okey. Ulama sedunia. Ini. Dan dia kata apa? Dia guna istilah kebangkitan rakyat. Jadi UMNO Ustaz dalam televisyen 9 kali kata Qaradawi ini betul, tapi dia cakap soal Mesir. Tak ada kena-mengena dengan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Saudara, tak kena-mengena apa? Kita baca. Ini ditulis bagi kat saya khas. Al-Akh Al-Habib, saudaraku yang aku kasihi, Anwar Ibrahim dan Desa Yusuf Qaradawi. Dia tengah dia kata apa? Azaim Malaysia, Perdana Menteri Malaysia. Dia tak iktiraf. Itu doa ya, insyaAllah. Yang tu yang tak mahu kita baca tu. Dia doa, sudah setuju boleh, tak setuju boleh, itu pendapat dia. Dan bila dia bagi saya buku tu, saya di rumah dia, dan saya tersenyum. Dia pun bangun terus mendoakan. Pertama dia kata, ya Allah, Alhamdulillah kerana Anwar dibebaskan masa itu baru keluar, lepas daripada kes Tolong kedua. Dia kata Alhamdulillah Anwar lepas daripada fitnah jahat mereka. Mereka itu siapa? Fitnah jahat mereka.
Kemudian dia bangun doa, dia kata, ya Allah, berilah kemenangan kepada Anwar dan rakan-rakannya, mentadbir Malaysia dengan aman dan adil sebagai contoh yang dibanggakan dalam tahun ini. Kata dia, ini dia. Yang sebelah dia sebut tudung putih yang cantik tu, Aziza. Saya sebut takut buat perkasa. Tengok Anwar, dia bawa perempuan mana pula. Baik. Tapi buku ini saya sebut Kebangkitan Rakyat sebab mana bicara kebangkitan. Dan sekarang kita tengok mana-mana begitu. Tadi saya Kuala Kerau. Semalam pagi saya balik daripada Sarawak. Sarawak ni saya pergi ke mana tau? Ke nama tempatnya Saratok. Saratok Kabung. Sebelum itu dia Kenawit daripada Sibu tu berugu dan dah tinggal aku tahu. Tapi tak mau mengaku pula kan. Tengok ni 100 pekan 100 tengok tu. So bayang. Kabung tu pekan kecil. Nak masak pergi tu daripada 3 jam daripada Sibu. Tu tengok orang. Dari mana saya tak tahu. Kalau gambar dulu bernama ingat, dia bubur kan? Kemudian dia bubur, dia tambah jadi ramai. Ingat penipu. Yang ni betul saja. Saya tak bohong. Ini kenyataan. Ini baru 2 hari sudah. Sebelum itu, ini dia gambar. Sebelum ini rumah panjang udang Kenawit. Ribu. Jadi tuan rumah, dia panggil tuai rumah. Ketua rumah panjang nama tuai rumah. Dia seronok. Datuk Seri belum pernah dalam sejarah dari zaman Brooke sampai sekarang orang ramai begitu. Saya kata okey, aku dah takut apa rumah ni. Saya jalan ke bunyi ada dekat. Janganlah, saya ada susah hati dia. Bagus Datuk. Ini kali Datuk datang, ini ramai, mesti menang punya. Tak menang Datuk. Dia gaduh menang, aku dah takut apa. Tapi sudah, sebelum itu, ini maknanya kebangkitan rakyat. Rumah panjang, atau Papar Sabah lagi, Tawau Sabah, Lahad Datu ini kawasan majoriti Islam dan pekannya orang Cina. Tengok jumlah. Keningau ini Kadazan Kristian. Persiangan dekat gunung pasti. Ya, persiangan tengok. Saya boleh dah ramai benar datang. Ya. Macam di sini datang ramai, tak apalah orang kata saya datang ke bas, bukanlah tengok saya, dia tengok bas. Tapi di sana memang betul ada jumpa kita. Sudah maknanya rakyat bangkit. Sebab tu saya kata Datuk Najib dah mula goyang. Tanya sama Najib apa sebab goyang, nanti jawab Najib Sabah nak hilang. Masa berjauhan apa nak dikenang, bila dihitungkan Sarawak pun melayang. Tanya sama Najib apa sebab goyang. Boleh ikut saya yang penangkap pertama orang lah. 1, 2, 3. Tanya sama Najib apa sebab goyang, nanti jawab Najib Sabah nak hilang. Jadi sudah. Dan ini sebab ini kita kebangkitan. Boleh tipu-tipu lah. Zaman aku ada. Saya bawa ni Fauziah, dia penasihat sih, tapi dia memang pakar dalam bidang menilai, kaji soal Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi datang kuasa dia waktu PAS, DAP, Dutriti. Kita bagi contoh ya. Saya nak tunjuk ini setelah bersih, setelah datang kuasa parlimen, setelah janji Datuk Najib kita akan bersihkan Senarai, setelah dibawa ke parlimen, marah kita ini karena reka cerita. Baik, ini dia. Nama Saucing, Parlimen Paripunta, lahir 23 Ogos 79, pohon mengundi Januari 1950. Dulu lah. Senarai ni dari mana? Senarai ni daripada list SPR, bukan list saya. Ini satu lagi. Nama Nur Khalidah, Parlimen Sedar, lahir 26 Oktober 82, tarikh pohon pengundi 26 Oktober 82.
Ini penipu. Macam mana kalau saya dalam UMNO orang bagi bukti gini, pertama saya kata, saya minta maaf dan insya Allah saya betulkan segera. Itu baru jadi pemimpin. Ini kau jawab, kalau kata, biarlah semua. Lagi, Parlimen Temeluk lahir 18 Ogos. Tak undi 16 Mei 91, umur 11 tahun 9 bulan. Lagi. Ini kawasan Nuriza. Nuriza ni Raja Nongci. Duit banyak, orang kuat takut lagi. Ya, lawan lah. Bukan soal anak saya, janganlah tipu. Ini dia. Tempat duduk, taman pusat tahanan Bukit Jalil. Mudi kedua pantai. Jumlah. Ini jelas ni banyak. Walaupun Kerinci, Pelampai di Senayan, Trevor, semua dikumpulkan jumlah 2,256 yang keluar daripada lembah pantai dibawa masuk daftar di Jalan Peratas yang polis tugas. Sudah nak lawan-lawan lah, ni nak tipu pasal apa? Tapi saya kata Abang Rizal, saya membawa dia tipu 3,000, insyaAllah rakyat akan bangkit, insyaAllah kita dapat bertahan kawasan itu. Kita kena. Jadi ini hanya contoh. SPF bertanya, Tuan dia kata ini tak bertanggungjawab. Bahas tak berani. Datuk Najib dalam belanjawan apa dia kata? Bila kita kata nak turun harga minyak, batal PTPTN, semua bankrupt. Curi hidup lembu tak bankrupt. Belanja boros bagi syarikat-syarikat untung puluh-puluh bilion, tak ada masalah. Ini kita kena bahas. Tak guna. Saya tak peduli orang kata saya dalam syarikat tak peduli. Tak boleh cakap oh sanggul. Biar sanggul, saya tak kisah. Azizah tak ada sanggul. Sebagai tuduh. Bukan masalah saya tak mau kisah. Tapi ini isu amanah yang kita kena jaga. Kamu pemimpin, Allah bagi kamu tanggungjawab. Kita kena tegas. Kena tegas. Mana boleh biar? Ni, elektrik. Saya banyak kali saya sebut IPP. Elektrik. Bagi pada siapa? Syarikat Genting. Genting Highland, judi. Genting Sanyet, IPP. Elektrik. Kita nak bayar tu bagi kepada company judi. Genting Sanyet. Berapa? 1.8 bilion. YTL, Pakau, Tengganu, Pasir Gudang, Johor. Itu dia punya national grid. 1.1 bilion. Powertech, Ananda Krishnan, tokai judi. Ananda Krishnan tokai judi yang besar di negara ini, yang paling rapat dengan Dr. Mahathir. Berapa dapat? 28 bilion. Malakoff, siapa punya? Tan Sri Sri Mokhtar. Dia Malakoff elektrik, dia gula, dia beras, dia pelabuhan, dia airport, dia pos, dia kereta api, dia bukan mas. Oh, kereta. Airport. Sudahlah, tak ada Melayu lain. Melayu Pahang ni kuli. Tak ada yang cerdik, seorang boleh ambil. Semua bagi. Saya tanya di parlimen, saya kata, Yang Abang Muhammad Menteri Keuangan Datuk Seri Najib, saya nak tanya dan tolong jawab. Mengapa seorang yang bernama Tan Sri Sri Mokhtar itu sampai boleh pinjam 34 hingga 38 ribu juta ringgit, dan tiap kali dia minta gula kamu bagi, beras kamu bagi, pos kamu bagi, semua kamu bagi. Sebab apa? Kamu sebagai Menteri Keuangan dan Perdana Menteri yang nampak hebat ini, mengapa kamu takut sangat seorang bernama Syed Mokhtar sampai semua dia minta kamu bagi? Saya ingat dia nak jawab, tak jawab ni. Paling tidak dia dah Anwar tanggungjawab Yahudi ke apa tu dia punya poin. Dia jawab kan? Dia nak jawab, tanya saya boleh jawab. Oh, Anwar naik jet, okey, saya boleh jawab. Saya naik kereta, kamu kata kereta. Saya naik bas, kamu baling cat. Saya naik jet. Dia naik jet, balik sampai. Ya, oh, baik. Jadi masalah itu. Dan kita tanya, utang YTL yang disebut tadi, saya dengar sekarang belum diumumkan.
ada di antara 5 sampai 8 bilion ringgit kontrak komputer seluruh Kementerian Pendidikan, buat kurikulum semua bagi kepada YTN. Sudah, apa jadi negara ini? Tak ada guru, kita tak ada kelayakan, tak ada kepakaran. Saya pernah jadi Menteri Pendidikan dan saya bangga dengan keupayaan tokoh-tokoh di atas merencana dengan baik. Sekarang semua serah kepada Francis Joe Tengley. Apa kira berjawab? Saya tanya dengan dia, mengaji, ini apa dia? Tapi kalau cakap kamu hidup kayu, ini yang ketua cawangan hidup kayu, ketua wanita dah kena hidup kayu, lembu hidup. Ini sudah kena jawab isu-isu. Ya. Jadi saya satu beberapa kali tengok hutang kerajaan sekarang dan naik sampai ya paling rendah. Tak apalah, zaman saya itu kita stop hutang paling rendah. Dan sekarang daripada tahun 70 dan 91 2011 paling banyak zaman Najib. Next, yang clear sikit ya. Nah, ini lebihan wang negara. Datuk Najib kata, Pakar Negeri Pakatan Rakyat ini, macam-macam tu Uni Aziz, Tazi Khalid, Ustaz Azizan dan Lim Guain, tak gerti, merosakkan ekonomi negara, muflis ekonomi negara. Baik, memang tak gerti, memang betul. Tazi Khalid tak gerti, sebab itu duit lebih 2 bilion. Lim Guain tak gerti, sebab itu duit lebih 2 bilion. Najib paling pandai ekonomi di dunia, sebab itu utang 500 bilion. Ini fakta, ini tak boleh kita pindah balik-balik. Fakta ini kita tak boleh ubah. Ini kenyataan. Dan ini ya, penambahan dan pengurangan ini daripada maklumat daripada Ketua Audit Negara, daripada Kementerian Kewangan. Daripada Kementerian Kewangan, Ketua Audit Negara. Sengaja saya bawa ini supaya kita dapat faham. Itu ada defisit tadi. Ini dia. Bisa. Tak apa lah, kita bagi tunjuk begitu tuan kita urus sikit ya. Ini apa? 70 kita hutang sikit. Ya. Zaman Dr. Razak semua ya. Tapi orang tak marah Dr. Razak hutang masa itu sebab apa? Dia hutang buka Felda. Dia hutang buat peragangan luar bandar. Dia hutang marah. Hutang ni tak salah. Kita hutang buka perniagaan tak salah. Kemudian 81 kita hutang sampai ke 92, saya ambil 91 akhir 92 tengok. Jadi 93 saya dah stop hutang. Jadi 93 sampai 97 tu nama Menteri Kewangan tu Noor Ibrahim. Dan lebihan ekonomi. Jadi saya begitu Najib, kamu kata kamu pandai. Berapa tahun kamu Menteri Kewangan? 3 tahun. Berapa tahun abang kamu jadi Menteri Kewangan? 8 tahun. Masa saya jadi 8 tahun tu dia putih. Nah, maknanya duit lebih. Masa kamu yang pandai Najib, oi, bapa hutang tu dia merah kat sini. Dan ini lapor kenyataan daripada sumber Bank Negara Malaysia. Bukan sumber Anwar, kata sumber Ustaz Hadi dah. Sumber Bank Negara Malaysia sudah. Anak muda terutama yang belajar ekonomi, belajar di universiti, faham mata ikut ini. Jangan pergi kursus BTN. Anwar ini bukan tak bersokong, tapi dia lebih Yahudi daripada Melayu. Tok Guni Aziz ini memang dia dah tak mau Islam lagi dah. Tok Guni Aziz tak mau Islam. Ya. Puak ni panggang sungguh. Dan dianggap anak-anak muda, jadi diperbodohkan begitu. Kemudian kita ni jadi macam Dr. Mahathir kata, Anwar okey, tapi kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan join negeri ini kepada China. Jaga tuan-tuan. Ya, China di AP lebih lagi teruk. Ya, dan tak boleh percaya. Pahir ni tak boleh, Pahir dah tak Islam lagi dah. Takkan kita bodoh macam tu. Boleh percaya. Sebenarnya aku tanya, saya tak malah ganggu Dr. Mahathir ni, kesian kat dia. Dia lama 86-87 dah. Tapi dia nak bertahan tu apa? Dia tidak marah sangat ni apa? Sebenarnya kalau tengok, nak jaga syarikat anak-anak dia. Anak dia Mirza beli syarikat Arab San Miguel, hidup Melayu. Syarikat Arab pun kita pegang Melayu, jangan bimbang susah. Mana Cina boleh lawan? Syarikat Arab lebih besar, itu dipegang oleh Melayu.
Tun Dr. Mahathir punya keluarga hidup lagi. Bolehkah kita pertahankan segi Islam? Mana dia Ustaz UMNO? Mana yang Ustaz UMNO cakap soal akidah, soal akhlak, yang bahawa di Selangor semua dah Kristian, di Pulau Pinang Melayu tak ada dah, Guan Ing dah bagi semua Melayu dalam laut. Dan dia boleh cakap begitu. Sudah. Dan kemudian Anwar Soros. Tengok, siapa dia Anwar Soros? Bukan dekat senyum Allah. Saya dengar ada lah. Nah ini realiti. Ada gambar Datuk Najib jumpa Soros, bila orang tanya khasia, dia tak beritahu. Jumpa di New York, dia kata tak, Soros jemput saya, jadi saya pergi. Ya. Saya tak kata salah, jumpa, saya tak kisah, kamu jumpa. Tapi jangan kamu fitnah orang lain jumpa. Ini dia masalah mereka. Ya. Jadi yang nak dipertahankan oleh agama dia yang mana? Syarikat anak dia. Satu perkara, satu lagi ni petroleum. Dekat ni dekat Kemaman semua tak orang tahu. Syarikat kontrak minyak paling besar anak dia pegang, Kencana Petroleum. 1,000 juta tak? 1,000 juta lagi. Ni anak-anak Melayu ni apa? Saya tak setuju. Dia nak pertahan, sebab tu nak pertahan apa? Nak pertahan betul, nak pertahan Melayu. Bahasa, saya tak tahu langsung. Saya tak, Cina ada, India ada sini. Pimpinan dia, saya nak bagi tahu, kita tadbir, insya-Allah ambil Putrajaya, susah. Saya nak pastikan kita tingkatkan mutu penguasaan bahasa Melayu lebih baik daripada yang dilaksanakan sekarang. Ya. Cuma beza, maknanya sekolah Cina, sekolah Tamil, jalan, boleh. Tetapi bahasa Melayu mesti ditingkatkan. Kalau tidak tahu langsung. Semua orang tahu, Cina tahu. Cuma dia tahu kita ambil. Nak belajar bahasa Cina, sila. Apa nak menjadi masalah? Orang Cina tak boleh belajar bahasa Cina. Orang Melayu pun nak suruh belajar bahasa Cina, masalah. Saya pun tahu juga. Woman, saya kata apa? Huaren, Intoren, Malairen, Dayak, Kadazandren. Woman tu是一家人。对。You tahu Cina kan? Jadi bukan masalah. Jadi masalahnya jangan kita persulit orang lain nak belajar. Tetapi kita iktiraf hak dia. Sebab apa kita orang Cina sokong? Sebab dasar saya jelas. Kalau Islam, penghayatan Islam tak langsung. Saya ke Pulau Pinang sendiri pun. Ya. Pulau Pinang. Lingkuan Ketua Menteri. Kita tengok anu sokong Cina. Cina Lingkuan Ketua Menteri duduk puji. Yang kamu sukun tu Melayu. Ahmad bin Haji Lebai sukun. Cina juga. Tapi kawan-kawan kita di Pulau Pinang Pakatan Rakyat, Kak Dilan dan PAS mengatakan, kalau nak itu, kalau nak adil, karena hasil Pulau Pinang dah meningkat, tambah peruntukan Islam di Pulau Pinang. Ini dengan Turki. Ini saya jumpa Perdana Menteri Turki. Ini Pulau Pinang, Pulau Pinang. Dulu semasa UMNO pegang, Barisan Nasional pegang, peruntukan Pulau Pinang. Ini hal agama. Masa UMNO, Barisan Nasional 12,5 juta. Okey. Tahun 2011, akhir 2012, 64 juta. Mana Pakatan Rakyat 64 juta naik. Itu pun kita sadar bahwa diipiskan habis musnah kepentingan Islam. Akhidah rosak semua. Jadi sudah, sebab tu saya kata, sebab tu saya berani, saya katakan, Datuk Najib, apa yang marah-marah? Ini rosak, jahanam ke tak payah. Kita depan, biar rakyat menilai. Takkan saya nak begitu, hei Najib, tengok masa saya debat dengan Sabri Cik lah. Yang berhormat Datuk Sabri, ya, saya tidak bersetuju dengan pendapat begitu. So ada nak berbuih-buih, dia punya pasal lah. Jadi saya minta kawan-kawan yang demikian, ya, istiqamah dalam perjuangan. Jangan jadi masalah. Macam orang tanya baik, nak perintah sebab apa? Apa beza dengan UMNO Barisan Nasional? Beza besar. Cara kita guna wang dah. Tak boleh. Tok Runi Aziz, saya ulang. Berapa tahun kita besar? Masuk 23 tahun. Ada satu balak dia
1 inci tanah dia ambil, 1 syarikat dia ambil, tak ada. Jadi bila kita tubuh kerajaan bagi 4 negeri, Menteri Besar, Ketua Menteri, saya kata dari segi ini baik Lim Guan Eng, Ustaz Azizan, Datuk Sri Niza, Tan Sri Khalid belajar daripada Tugu Ni Aziz, bersih dan jangan ambil harta rakyat. Dan sekarang ini Lim Guan Eng, sebab apa dia berjaya? Dia strict, tak ada wang syarikat dia ambil, tak ada kontrak, tak ada tanah negeri dia ambil. Ustaz Azizan begitu, Tan Sri Khalid tak ada. Ini yang kita rasa kekuatan kita. Paling tidak dia setelah Khalid lembu, dia kes lembu. Mula-mula dia jadi Menteri Besar, dia apa tak biasa kena tunggu. Dia bagi rumah saya, dia kata tu sih macam mana saya bangun lembu, nak tidur lembu. Saya kata Khalid sabar aja, tak ada benarnya, ini dah nak ugut kamu ambil dah, kamu curi duit dah, habis duit kerajaan dah, habis dah. Dia ada unsur siasat, habis. Sekarang lembu itu juga yang tanduk ketua wanita. Jangan buat fitnah orang. Lembu itu yang dah tidur berapa tahun tu, dia tengok duduk gum habis sampai nak salat kain gitu. Itu kita kena. Jadi sudah, untuk apa kita nak beli? Saya nak ulang tiap majlis saya kata doa, dan saya yakin pilihan raya tahun ini atau awal tahun depan kita menang. Saya yakin kita kawal Putrajaya, insyaAllah. Kita pertahanan dalam kota Kuantan, Temeloh, Raub, Jerantut, mana kawasan lagi, dipis semua sebanyak mungkin dipaham. Sebab kalau kita perintah, apa bezanya? Saudara tak payah tunggu sebulan. Saya kata menang hari ini, agak sumpah esok 24 jam insya-Allah saya umum harga minyak seluruh negara itu. Kemudian ke pendidikan, anak Melayu, anak Cina, anak India, anak orang asli, anak Kadazan, anak Dayak, Nusa Bimbang belajar. Saya jamin kerajaan tanggung belanja kamu. Kaya anak-anakmu semua angkat. Usah gaduh, ni Cina pasal pendapat, tak ada gaduh, wang kita cukup lagi. Jadi kita batalkan PTPTN, batal hutang PTPTN. Yang kaya ayah takkan si saya mau tahu tak bayar lah. Tapi yang rakyat Nusa Bimbang dia bayar. Saya jamin insyaAllah. Kemudian kita lebih ni tak terlibat UiTM, khusus BTN. UiTM habis Bumi Putra, tak ada. Bahkan kalau bawah kita jaga, UiTM itu martabat dia terus lebih baik ditingkatkan daripada ada sekarang. Ini soal pendidikan. Kita jangan sekat orang Cina atau orang India, tapi kita kena bantu orang Melayu. Tapi ini dah seolah-olah kalau beasiswa kita bagi semua pendidikan percuma. Bila nak bagi Cina, tengok Anwar sekarang nak bagi kepada Cina. Cina kaya tu kawan kamu tak? YTL, Genting tu kawan kamu. Cina kawan aku, siapa yang duduk atas silau dia? Ni kawan aku. Dan apa salah saya nak tolong? Cina datang. Ingat kalau Tan Sri kaya nak duduk dulu mana ada Cina mau duduk je ni. Ini cara kita berkesan sekarang ni. Jadi saudara, kita saya nak turunkan cukai excise. Oh, dia kata tak tahu. Sudah saya 8 tahun tengok kewangan. Aku tahulah kita cukai sikit. Aku reti. Baik. Wanita no kedah dia kata, tengok tu si Anon. Boh, mana ada cukai exercise? Saya kata cukai exercise. Cukai exercise kat Mina hoi. Yang ketua wanita no, kamu lari lah kat pantai tu, kudu kiri. Exercise lah banyak, aku tak cukai. Jangan saya nak kain sudah. Yang saya kata cukai excise. Cukai excise itu kita Malaysia tinggi. Saya pun tak mau turun serta-merta semua kerana akan beban kewangan negara. Kita turun 20%. Kita menang turun 20%. Jadi kalau nak beli kereta, jangan beli sekarang. Tunggu masuk kita Putrajaya beli kereta. Itu mengurus bahagia. Sudah, tengok saya betul-betul. Ini apa terang saya. Tengok betul. Saya cakap dengan keyakinan. Saya lalui terus.
Betul. Saya kesian ketika saya Azizah, Nuriza, anak-anak saya kesian. Sebab derita saya itu mereka juga tanggung. Dia tanggung. Bukan mudah-mudah. Tangkap, kena pukul tengah mati, masuk penjara, dihina, diaibkan, pencin, dipotong. Tak ada pencin. Saya tak kata saya miskin dah. Tetapi masa saya dalam penjara, Azizah nak fikir pasal pelajaran anak-anak tu, masalah tu tak. Walaupun saya Menteri Keuangan 8 tahun, kerana saya tak ambil. Saya tak ambil satu bala. Saya tak ambil 1 inci tanah kerajaan. Saya tak ambil 1 saham putar sepanjang belas tahun saya jadi menteri. Oleh kerana dia tak boleh cari itu dia korek bagi jantan, bagi Tina. Saya bila balik kampung, dia tanya abang dia, ni belakang ada lembu lah. Dia tanya pasal apa? Tak lah, kalau ada lembu tengok jantan ke Tina. Dia kata pasal apa? Tak lah, kalau ada lembu Tina belakang, puak amno kasar, dia ambil ke mana? Lembu, lembu masuk dakwah, tengok lepas jantan Tina lembu, puak ni boleh buang. Iya, jahat. Jadi kita mudah-mudahan itu kita doa. Yang kita janji ini apa ada semua? Minyak turun, piti-piti ini madu, kata. Minyak naik, harga gula naik, itu racun. Piti-piti yang kita bayar itu racun BM. Betul saya kata, madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu BM. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Boleh kau sekali ya? 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu BM. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Reformasi, lawan tetap, membujur lalu melintang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin, saya ada majlis, ada pujian, ada nizam, ada tokoh lain pas di yang ke berucap. Saya minta, kerana mereka akan jelaskan terutama isu paham.